رسول الله يا 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 ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. InsyaAllah kita sambung hadis yang ke-44 daripada bab sabar daripada kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa an Anasin radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Anas
bin Malik radhiyallahu anhu kana benun li Abi Talhah, adalah anak bagi Abi Talhah radhiyallahu anhu yashtaki. Anak bagi Sayyidina Abu Talhah, dia sakit. Anak kepada Abu Talhah di sini adalah Abu Umair, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Syama'il Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, yang Nabi SAW tegur seorang budak yang anak buru dia tu mati tu. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Jadi anak kepada Abu Talhah tu Aba Umair yang ditegur oleh Nabi SAW tu lah. Dan Aba Umair ni jadi adik-beradik tiri kepada Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik, mak dia Ummu Sulaim. Ummu Sulaim berkahwin dengan Malik bin Nadr. Kemudian Ummu Sulaim berkahwin pula dengan Abu Talhah Al-Ansari dan punyai seorang anak yang bernama Aba Umair. Adik-beradik seibu lah, bukan adik-beradik tiga, adik-beradik seibu dengan Sayyidina Anas bin Malik. Maknanya adik seibu dia. Dia kata kana ibnun li Abi Talhah, adalah anak bagi Abi Talhah radhiyallahu anhu yashtaki, sakit. Fa kharaja Abu Talhata, lalu Abu Talhah ni dia keluar. Fa qubida as-sabiyyu, lalu lepas pada Abu Talhah keluar, yakni fa kharaja ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia keluar jumpa Nabi lah. Fa qubida as-sabiyyu, lalu anak dia Aba Umair ini meninggal dunia. Tapi Abu Talhah dia tak tahu anak dia sudah pernah meninggal dunia. Falamma raja'a Abu Talhata, maka tak kala Sayyidina Abu Talhah pulang ke rumah, qala, lalu dia bertanya, ma fa'ala bni, bagaimana keadaan anak aku? Qalat Ummu Sulaim, lalu berkata Ummu Sulaim, wahia Ummu Sabiyyi, iaitu Ummu Sulaim ni mak kepada Abu Umar ni lah. Dia kata huwa askanu makana. Dia jawab, dia tak sebut. Dia tak bagi tahu kepada Abu Talhah bahawa anak dia dah meninggal. Tapi dia hanya mengatakan huwa askanu makana. Anak dia tu dah terlebih tenang sebelum daripada ni. Iaitu askanu ba'dal qalaqi wal ittirab. Yakni lebih tenang berbanding duk sakit sebelum ni lah. Maknanya masa duk sakit tu duk bergerak-geri, duk ketar. Jadi sekarang dah tenang. Sebenarnya maksud tenang tu mati dah lah. Maknanya sudah pun tidak bergerak. Askanum ba'dal qalaqi wal ittirabi fa dhahaba zalika hina idzin. Wa dhanna Abu Talhah tu, dan Abu Talhah ni duk beranggap annaha aradat, Ummu Sulaim ni beranggap Ummu Sulaim menghendaki huwa askanu minal alami li husulil afiyah. Jadi Abu Talhah ni duk anggap maksud kata askanu itu adalah lebih tenang, maksudnya sudah hilang kesakitan dia kerana sudah hasilnya kesihatan dia. Tapi sebenarnya dah meninggal. Kemudian faqarrabat lahul asya'a fata'asya. Lalu Ummu Sulaim ni mendekatkan, yakni bawa datang lahu, yakni li Abi Talhata al-asya'a, dia bawa makan malam fata'asya. Lalu Abu Talhah dia makan malam. Maknanya ini nak cerita kesabarannya Ummu Sulaim ni, walaupun anak dia dah meninggal ketika tu, dia tak tunjuk kesedihan dia depan Abu Talhah. Tapi dia menjalankan hak dia sebagai seorang isteri dengan dia layan suami dia. Bila suami dia balik ke rumah tu, summa asaba minha, kemudian asaba minha, mengenalah Abu Talhah minha min Ummi Sulaim. Maksud sini jama'ah lah, maknanya menyetubuhi dia. Lalu Abu Talhah dia setubuh tidur dengan Ummu Sulaim. Falamma faragha, dan tatkala dia selesai, yani faragha Abu Talhah tu min hajatihi, selesai Abu Talhah daripada hajat dia, qalat, lalu Ummu Sulaim pun sebut kepada Abu Talhah, warus sabiyyah,
Yani usturu as-sabiyya bid-dafni. Gilah sipar anak ni. Maknanya sebab masa tu anak yang dah meninggal ni, jenazah dia belum lagi disemadikan, dikebumikan. Lalu selepas dia selesai setubuh duduk sekali, barulah dia kata selesai dah hajat Abu Talhah, gilah sipar jenazah, kebumikan jenazah tadi. Jadi terkejutlah Abu Talhah. Sebenarnya anak dia dah meninggal ketika mula-mula dia balik tadi, tapi tidak diberitahu oleh Ummu Sulaim. Dan lalu tak kala tu dia ada terasa hatilah sikit, dia marah dah. Falamma asbaha Abu Talhah, maka bila berpagi-pagi Abu Talhah, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Abu Talhah mendatangi, dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu. Lalu Abu Talhah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini fa akhbarar Rasul ma kanalah, mana apa yang dah berlaku, ataupun ma fa'alat Ummu Sulaim, apa yang dibuat oleh Ummu Sulaim di rumah tu. Dengan dia balik rumah, dia tak royak bahawa anak dia dah meninggal. Lepas daripada beberapa ketika barulah royak dia. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, arastumul lailata, arastumul lailatani al-muradu bihi huna al-wat'ula. Yani adakah kamu berpengantin, bermalam pengantin ke semalam? Qala na'am. Lalu Abu Talhah mengatakan, ya, na'am, betul. Qala, lalu ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Talhah dan juga Ummu Sulaim. Ini nak cerita keberkatan. Ini banyak fawaid daripada hadis ni. Walaupun dalam tajuk kesabaran, masih lagi dalam bab sabar, tapi banyak fawaid yang didapati. Di antaranya adalah inilah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Qala Allahumma barik lahum. Allahumma barik lahum. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah kedua-duanya, Abu Talhah dan juga Ummu Sulaim. Jadi dengan keberkatan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika tu mereka ni baru bersama dah. Baru bersama, boleh jadi baru mengandung kok. Tapi dengan doa tadi, fawaladat ghulaman. Lalu lahirlah seorang pula anak yang baru yang bernama Abdullah. Jadi adik kepada Abu Umar ni lah. Dinamakan dengan Abdullah. Dan dengan keberkatan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, daripada Abdullah ini lahirnya ulama-ulama, adanya faqih, adanya muhaddis. Di antaranya yang bernama Ishaq, Amru seorang muhaddis, Abdullah seorang muhaddis, Yaqub seorang muhaddis. Dengan hasil keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya di antara pengajarannya juga adalah dalam kita nak mendapat zuriat yang baik ini, daripada awal lagi kita cari keberkatan. Ketika bersama pasangan, sentiasa berdoa kepada Allah. Ketika mengandung, berdoa kepada Allah. Maknanya sentiasa mendoakan keberkatan untuk zuriat dan anak yang dilahirkan itu. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, fa waladat ghulaman, dan lahirnya bayi yang dinamakan Abdullah, faqala li Abu Talhah. Lalu berkatalah kepada aku Abu Talhah, ni kata Anas lah, Sayyidina Anas bin Malik. Abu Talhah bagi tahu kepada Sayyidina Anas, qala li di sini adalah qala li ni Sayyidina Anas lah. Anas ini anak tiri Abu Talhah. Anak tiri Abu Talhah. Abu Talhah kahwin dengan Ummu Sulaim. Faqala li Abu Talhah, lalu berkatalah Abu Talhah kepada aku, ihmilhu, yani ihmilhu hadzal ghulam al-jadid alladhi summiya bi Abdullah ni, bawalah Abdullah ini, anak yang baru ni, adik baru ni, hatta ta'tiya bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kamu bawa jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'atha ma'ahu bitamaratin, dan dia bawa bersertanya bitamaratin, dengan beberapa tamar lah, beberapa buah tamar untuk nak tahnik, yakni bitamaratin liyuhannikahu, untuk nak tahnik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala,
Ama'ahu syai'un, lalu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, adakah ada bersamanya sesuatu? Bawa mari benda ke? Qala na'am tamaratun. Ya, ada beberapa biji tamar. Fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil buah tamar tadi, fama daghaha, dan Nabi mamuh buah tamar tadi. Kemudian summa akhadhaha min fihi, yani summa akhadhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-tamarat, Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil tamar tadi min fihi, daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, faja'alaha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan buah tamar itu fi sabiyyi, pada mulut anak tadilah. Tahnik, ambil jari buat masuk dalam mulut tadi. Summa hannakahu, kemudian ditahnik. Tahnik Abdullah ini, wasammahu Abdullah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam namakan hadzal sabiyya, hadzal ghulama Abdullah, dinamakan dengan Abdullah. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan dalam satu riwayat bagi Imam Bukhari rahimahullahu taala, qala Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah, faqala rajulun minal ansar. Ini hasil daripada keberkatan doa Nabi, dan hasil daripada keberkatan tahnik dengan Nabi tadi. Berkata Sufyan bin Uyainah, faqala rajulun minal ansar, berkata seorang lelaki daripada al-ansar, fara'aitu tis'ata auladin, aku tengok 9 orang anak, kulluhum qad qara'ul Qur'ana, semuanya mereka ni duk baca Quran. Yakni min auladi Abdillahil Mauludi, yakni 9 orang anak ni daripada anak-anak Abdullah tadilah. Budak hak beranak yang dibawa oleh Sayyidina Anas untuk tahnik dengan Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ceritanya 9 orang anak dia ni semua jadi. Bahkan ada dalam kalangan 9 orang ni ulama-ulama, seorang yang faqih dan juga muhaddis, bagaimana yang kita sebut tadi. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam satu riwayat Imam Muslim, mata benun li Abi Talhata. Ni riwayat dalam Sahih Muslim pula. Meninggallah anak kepada Abi Talha min Ummi Sulaim, daripada Ummi Sulaim lah, yang mak dia tu Ummi Sulaim. Faqalat li ahliha, lalu Ummu Sulaim berkata kepada keluarga Ummu Sulaim, la tuhaddithu Aba Talhata. Bila anak dia meninggal tadi, jangan royak kepada Abu Talhah. Jangan royak tentang kematian ni kepada Abu Talhah. La tuhaddithu Aba Talhata bibnihi, yakni bimauti bnihi, dengan matinya anak dia ni, hatta akuna ana uhaddithuhu, sehingga aku sendiri yang akan bagi tahu, dia aku juga royak. Faja'a faqarrabat, lalu Abu Talha balik, faqarrabat ilaihi asya'an, dan Ummu Sulaim ni bawa datang kepada ilaihi, ila Abi Talha asya', dia bawa makan malam, fa'akala wa syariba, lalu dia makan dan minumlah. Summa tasanna'at lahu, kemudian Ummu Sulaim ni dia berhiyah-hiyah bagi tazayyanat lahu, yakni bagi Abi Talha, ahsana ma kanat, yang mana terlebih comel berbanding sebelum daripada ni. Tasna'u qabla dhalika fawaqa'a biha, maka tasna'u qabla dhalika, sebelum daripada ni lah. Ini hadza yadullu ala kamal yaqiniha wa quwwati sabriha. Jadi ini nak cerita, kenyataan ini nak cerita masa ni anak Ummu Sulaim tu meninggal dunia, tapi dia layan suami dia tu dengan layanan yang terlebih baik, seolah tak ada gapo-gapo. Jadi ini nak menunjukkan bahawasanya keyakinan dia yang tinggi dan kesabaran dia yang kuat. Kalau kita kalau suami balik, anak baru meninggal, mestilah menangis. Tak, tapi tak, dia nak layan juga suami dia dengan layanan yang terbaik. Fawaqa'a biha, lalu yakni faja ma'aha, lalu Abu Talha menyetubuhi dia. Falamma an ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha, jadi tak kala Ummu Sulaim tu melihat Abu Talha syabi'a minat ta'am, yakni sudah kenyang dah, beres makan pun beres dah, wa asaba minha, dan dia pun dah bersama dengan Abu Talha,
asaba Abu Talha minha min Ummi Sulaim yani bil jima'i wal wata'i. Qalat, lalu Ummu Sulaim berkata, ya Aba Talhata, wahai Abu Talha, ara'aita law anna qauman, tidakkah kamu tengok kalau satu kaum a'aru ariyatahum, dia bagi pinjam satu pinjaman, ahla baitin, dia bagi pinjaman kepada kamu, bagi pinjam ada pinjam anak kau, bagi sementara lah untuk bagi pinjam ni dia akan ambil balik, fatalabu ariyatahum, maka mereka pun menuntut kembali pinjaman tadi. Fatalabu ariyatahum alahum an yamna'uhum, adakah harus bagi mereka ni? Tak, maknanya satu kaum dia bagi pinjam kepada satu kaum hak lain. Satu kaum ni dibagi pinjam kepada satu keluarga hak lain. Dan kemudian keluarga hak bagi pinjam ni menuntut balik pinjaman tadi. Adakah boleh keluarga yang diberi pinjam itu menyekat alahum, yakni ahla baitin, adakah bagi ahli bait ataupun keluarga yang diberi pinjam tu an yamna'uhum, mencegah mereka yang memberi pinjam tu, al-mu'irun. Qala, lalu kata Abu Talhah, la, dia kata tidak. La, mana la yamna'uhum, mana boleh sekat, sebab bagi hak dia pinjam dia nak balik, boleh ambil balik lah. Faqalat, lalu berkata Ummu Sulaim, bila dia sebut macam tu, lalu dia pun sebut fahtasib ibnaka, maka ihtasib ibnaka, maknanya utlub thawab nikah, tuntutlah pahala kematian, kewafatan anakmu ni, wa ajra musibatika fihi minallah, maka ihtasib, kiralah pahala yang mana kamu akan dapati daripada kesabaran terhadap kematian anakmu ni. Fahtasib ibnaka. Qala faghadiba. Qala, yang ini berkata Sayyidina Anas, faghadiba, Abu Talha ni marah. Summa qala, kemudian berkata Abu Talha, taraktini, kamu tinggalkan aku, kamu biarkan aku, hatta iza talatakhtu summa akbartini bibni, kamu tinggalkan aku sehingga aku ni talatakhtu ni maknanya kinayah kepada setubuh lah, satu benda, sebab setubuh ni benda-benda yang zahirnya nampak keji dah, walaupun halal. Talatakhtu kinayah kepada setubuh lah, talatakhtu summa akbartini bibni, kemudian kamu memberitahu pula mengenai kematian anak aku. Dia marah, terkejut. Tak, kenapa Ummu Sulaim tidak terus segera bagi tahu tentang kematian tadi? Fantalaqa hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Talhah pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu bima kana. Lalu Abu Talhah ceritalah, fa akhbara Rasulullah bima kana, apa yang terjadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, barakallahu lakuma fi lailatikuma, semoga Allah Taala memberkati kedua-dua kamu pada malam kamu. Qala fahamalat, lalu berkata, ini qala Anasun fahamalat, lalu fahamalat Ummu Sulaim. Ummu Sulaim pun dia mengandung. Jadi mengandung tu adalah hasil keberkatan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah. Qala, sebab itulah orang yang nak anak yang baik, zuriat yang baik ni, bukan dia didik anak tadi bila mula-mula lahir lagi, tapi masa dia berpasang-pasangan, masa dia tak nikah lagi, masa dia mula-mula menikah, masa dia bersama, sentiasa kena berdoa kepada Allah Ta'ala. Qala fahamalat, lalu dia mengandung. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu cerita disambung cerita lagi, cerita keadaan dia nak beranak ni. Qala, berkata Sayyidina Anas, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wahiyya, yani Ummu Sulaim ma'ahu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ni dalam satu permusafiran dan Ummu Sulaim ada bersama Rasulullah sekali dengan Abu Talhah lah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal Madinata, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk kepada Madinah, datang kepada Madinah, la yatrukuha turuqan, ini la yadkhuluha lailan, dia di baginda ni tidak masuk pada waktu malam.
fadanau minal madinati. Lalu mereka menghampiri Madinah. Fadarabaha al-makhadu. Lalu Sulaim ni fadaraba Sulaim al-makhadu. Yani waja'ut talqi wal wiladah. Lalu terasa nak beranak lah. Fahtabasa alaiha Abu Talha. Maka terhentilah dengan alaiha yang min ajliha min ajli Sulaim ala ta'lili Abu Talha. Lalu terhenti. Maknanya Abu Talha tak boleh nak teruskan perjalanan bersama Rasulullah lah untuk masuk Madinah. Wantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bergerak, terus berjalan lah, terus ke perjalanan dia. Qala Anasun, berkata Anas, Sayyidina Anas, yaqulu Abu Talha, berkata Abu Talha, dia kata innaka la ta'lamu ya Rabbi, sesungguhnya kamu tahu hai Tuhan aku, annahu yu'jibuni, aku ni maknanya suka, tertarik, an akhruja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja, aku ni suka keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa adkhula ma'ahu idza dakhala, dan aku ni nak juga masuk biar klik pun sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad tabastu bima tara, sedangkan aku sekarang dah tertahan dengan apa yang kamu lihat. Yang ni sebagaimana kamu lihat sekarang disebabkan isteri aku ni tak boleh teruskan perjalanan sebab sakit nak benda. Taqulu Sulaim, tiba-tiba Sulaim berkata, ya Aba Talha, wahai Aba Talha, dia kata ma ajidul ladzi kuntu ajidu, yani aku tak rasa ma ajidu alamal wad'i alladzi kuntu ajiduhu qablu, maknanya aku sekarang dah tak rasa sakit dah, hilang dah rasa sakit tadi. Dia kata intalik, lalu gilah teruskan perjalanan. Fantalaqna, lalu kami teruskan perjalanan. Wa darabaha al-makhadu, kemudian bila sampai ni Madinah, barulah dia terasa semula sakit nak beranak tadi. Hina qadima fawaladat ulaman, lalu lahirlah seorang anak yang bernama Abdullah tadilah. Faqalat li ummi, lalu berkata kepada aku, yang ini li sini Sayyidina Anas lah, berkata Sayyidina Anas kepada aku, berkata kepada aku mu aku, dia kata ya Anasu, wahai Anas, la yurdi'hu ahadun, jangan bagi minum sesuatu. Maknanya bila mula-mula beranak tu jangan bagi minum sesuatu hatta tagdua bihi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hatta tadhhaba bihi, sehingga kamu bawa dia ni, mau bawa adikmu ni hak baru beranak ni pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ambil keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha, dan bila mana berpagi-pagi lagi, pada waktu pagi, ihtamaltuhu fantalaqtu bihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bawa adik aku ni, al-ghulam al-jadid ni, fantalaqtu bihi, dan aku bawa dia dan aku berjalan bersama dia, dengan dukung dia, bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zakara tamamal hadis, panjang lagi lah, dan dia pun menyebut lagi hadis yang panjang ni. Ini di antara kisah kesabaran Ummu Sulaim, maknanya walaupun anak dia meninggal dunia tapi dia masih lagi boleh bersabar dan melayani suami dia dengan layanan yang terbaik. Dan yang keduanya adalah doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bayi yang dilahirkan itu didoakan dan juga mendapat keberkatan, dan zuriat dia lahir semuanya jadi ulama-ulama dan mereka yang tinggi ilmunya. Apa adalah hadis? Fil hadithi mithalun waqi'iyyun lil mar'atil muslimati waz zawjati salihati fi aqliha al-kabiri wa zakaiha al-waqqat. Maknanya dalam hadis ni satu perumpamaan, satu contoh yang waqi'i, satu contoh yang amat baik, satu contoh yang unggul bagi muslimah, bagi seorang perempuan muslimah dan isteri yang soleh, fi aqliha, dalam keadaan akal dia yang panjang, wa zakaiha al-waqqat, dan akalnya pemikiran yang cerdas. Maknanya walaupun dengan kematian anak dia tadi, tapi dia masih lagi boleh layan suami dia dengan layanan yang terbaik. Ini menunjukkan juga di atas kesabaran dia yang tinggi. Sabru, yang keduanya sabru Ummi Sulaim. Kesabaran Ummi Sulaim ala mauti waladiha. Yani di atas kematian anak lelakinya, mithalun yuhtada.
Mana kesabaran Ummi Sulaim di atas kematian anak dia ni. Dalam keadaan anak dia mati, anak kecil dah mati dah. Misalun yuhtaza. Kecil dalam umur lebih kurang 5 tahun dah, lebih kurang lah. Bukan kecil baru beranak tu dah. Maknanya ini merupakan satu misalun yuhtaza. Satu contoh yang boleh diikuti lin nisa'i, bagi perempuan-perempuan. Yang ketiga, at-talattufu fil ikhbari an wafatin au musibatin. At-talattuf maknanya berlemah lembut. Berlemah lembut, tidak kalut, tenang sahaja dalam mengkhabarkan tentang kematian dan musibah. Ini menunjukkan kesabaran yang cukup-cukup tinggi. Sebab kita ni kalau dah terima musibah, pula kematian keluarga, mestilah kita kalut. Kadang-kadang kita tak tenang, kita menangis. Tapi apa yang kita tengok keadaan Ummi Sulaim tadi, maknanya ini adalah satu contoh, satu keadaan yang terbaik yang boleh kita ikuti, iaitu ketenangan. Maknanya dia redha dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, isaru irdha'i zawji ala huznihi, memperlebihkan memberi keredaan suami di atas kesedihan dia. Walaupun dia sedih, dia tak tunjuk sedih, tapi dia masih lagi boleh layan suami dengan layanan terbaik. Wa hadza min wafa'iz zawjati li zawjiha. Jadi ini adalah di antara tanggungjawab yang ditunaikan, yang perlu ditunaikan oleh isteri terhadap suaminya. Kemudian jihadul mar'ati wal ishamu fi ajril mujahidin, iaitu pahala jihad bagi perempuan dan juga ambil bahagia dalam apa dia mencari pahala bersama para mujahidin lah, iaitu dengan Ummu Sulaim tadi keluar juga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Kemudian hubbus sahabati lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wal hirsu ala mulazamatihi wastisharatihi wat tabarruki bi suhbatihi. Kecintaan sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan al-hirsu, maknanya keinginan yang tinggi untuk mulazamah bersama Nabi dan juga mendapat istisyarah bersama Nabi. Sebab itulah para sahabat ni apa-apa kes sekalipun dia jumpa Nabi. Kadang-kadang benda yang kecil pun jumpa Nabi juga. Minta istisyarah daripada Nabi. Ini di antara kecintaan, keterikatan, takluknya hati para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengambil keberkatan dengan sohbah, kebersahabatan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minas sunnati, daripada sunnah, an yukhaffifa kullun minaz zawjaini musibatal akhar. Daripada perkara yang sunnah adalah tiap-tiap daripada pasangan itu mestilah meringankan musibah yang lain. Maknanya kalau suami mendapat musibah, isteri yang menenangkan suami. Kalau isteri mendapat musibah, suami yang menenangkan isteri. Maknanya saling melengkapi dalam kehidupan berumah tangga. Lidawamil aisyrati wa tamkinil mawaddati, supaya dapat meneruskan hubungan yang baik dan memperkuatkan kecintaan. Kemudian ikhtiarul asma'il karimati lil abna, cari nama-nama yang mulia kepada anak-anak. Abdullah ini di antara contoh nama yang baik. Wa afdalul asma'i Abdullah. Sebab itulah kalau boleh nama ni kita pilih nama anak ni, pertama sekali tafaul. Tafaul ni ambil sempena. Pertama sekali ambil sempena dengan nama tokoh. Yang kedua, ambil tafaul dengan nama yang baik. Jangan sebab bunyi sedap. Kadang-kadang kita pada zaman sekarang beri nama biar bunyi sedap dulu. Kadang-kadang makna tak ada. Atau makna pun kita tak tahu. Atau makna itu makna yang salah. Ini banyak tak terjadi. Biar bunyi sedap dulu. Barulah kita tengok makna. Kan boleh kita tengok sekali dengan makna tu. Ataupun ambil tafaul dengan mana-mana tokoh. Seperti anak-anak yang dinamakan dengan Al-Bukhari contoh. Bukhari ni asalnya nisbah kepada tempat Bukhara, tapi diletak nama Bukhari anak tadi sebab apa? Tafaul dengan nama tokoh yang ma'ruf Imam Bukhari. Yang nama dia sebenarnya pun Muhammad bin Ismail sebenarnya, tapi gelaran di Al-Bukhari tu dah ma'ruf. Ambil tafaul dengan dia lalu kita letak nama Al-Bukhari. Ataupun bagi nama dengan nama-nama makna yang baik. Jangan sakoi sedap dengar bagi nama. Kadang-kadang maknanya tak tahu kan. Ataupun makna yang salah, makna yang sebenarnya makna yang buruk.
Wa afdalul asma'i Abdullah. Kemudian anna man taraka syai'an lillah. Sesiapa yang meninggalkan sesuatu kepada Allah, maknanya menyerahkan sesuatu kepada Allah Ta'ala, redha dengan apa yang Allah Ta'ala buat, awwadahullahu khairan minhu. Allah Ta'ala akan gantikan perkara yang lebih baik daripada perkara tersebut. Kemudian hadis yang ke-45, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bisur'ah. Laisa syadidu yani laisa syadidu bisur'ah. Yani al-mahmudatu bukanlah asyadid, maknanya bukanlah sesuatu yang kuat, yang kita kata hak gagah tu bisur'ati, yani gagah yang dipuji tu. Yang gagah yang dipuji tu, al-mahmudatu syadidiyatuhu tu. Maknanya bukanlah gagah yang dipuji itu bisur'ati, dengan sur'ah, dengan gagah, dengan boleh menjatuhkan orang lain, dengan boleh bergusti orang lain tu jadi lemah. Bukan. Innamasyadidu, yani innamasyadidu, hanya senya yang syadid itu, ini al-mamduhatu syadidiyatuhu, yakni kegagahan yang dipuji tu, alladhi yamliku nafsahu, yang dapat memiliki diri dia, yakni minal wuqu'i fil muhlikat ataupun fil manhiyat, yakni yang dapat memiliki diri dia, menguasai diri dia, pegang diri dia indal ghadabi, ketika marah. Orang yang ketika adanya wujudil ghadab, adanya kemarahan, dia boleh kawal, kontrol diri dia. Maka itulah orang yang asyadid, yang gagah sebenar, yang mana gagah dia tu adalah dipuji. Muttafaqun alaih. Wasur'atu bidhammi sadi wa fathir ra'i wa asluhu 'indal 'arabi man yasra'un nasa katsiran, yani orang banyak menjatuhkan orang lain. Maka Nabi kata orang yang bukanlah yang gagah sebenar, orang hebat tu bukannya dengan gusti tadi, tapi dengan dapat memiliki diri dia ketika dia marah. Apa dalam hadis, taghjirul islami limafhumil quwwatil jahili ila ma'nan khuluqiyyin wa ijtima'iyyin nabilin. Maknanya Islam dia cuba ubah cara memikir kita, mafhum sebenar kekuatan jahili kepada makna sebenar yang murni dalam Islam ni. Maknanya kalau kita beranggap orang hak gagah tu sebenarnya orang hak banyak jatuh ke orang sebab gusti ataupun gocah orang dah. Tapi Islam sebenarnya tidak melihat benda tadi benda yang utama. Bukan gagah sebenarnya. Gagah sebenar adalah gagah yang dapat kawal diri dia. Orang paling hebat orang yang dapat kontrol diri dia. Yang kedua, mujahadatun nafsi wa amtilaku zimamiha. Yani mujahadah lawan nafsu, kontrol nafsu dan mengikat talinya. Maknanya pegang tali kekal, pegang kontrol nafsu tadi, asyaddu min mujahadatil aduwi. Sebenarnya terlebih payah daripada mujahadah nak lawan orang. Kita nak balas dengan orang, kita nak gocah dengan orang, kita nak kata orang, mudah. Tapi untuk nak kontrol diri kita, mujahadah diri nafsu, sebab nak berlawan dengan diri kita sendiri, itu benda yang lebih payah. Yang akhir sekali adalah al-ibti'adu 'anil ghadabi, menjauhi daripada sikap suka marah, lima fihi minal adraril jismiyati wan nafsiyati wal ijtimaiyati, kerana ada padanya mudarat kepada tubuh kita lah. Dan bila kita marah kadang-kadang maknanya pemikiran kita tak stabil, dan wan nafsiyah, dari segi jiwa kita, psikologi kita, dan dari segi masyarakat. Jadi bila kita suka marah ni pun hubungan dengan orang pun jadi tak kemah. Bahkan Nabi SAW kata dalam satu hadis lain, barang siapa yang nak dimurahkan rezeki, maka hendaklah dia ni hubungkan silaturahim. Siapa nak panjang umur dan murah rezeki, maka hubungkan silaturahim. Itulah yang menjadi asbab kepada murah rezeki dan juga panjang umur dia. Setakat itulah untuk hari ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nusina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.